Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Untuk bab ini, kamu akan mempelajari serakan dan juga sukatan serakan. Pada tingkatan 4, kamu telah mempelajari sukatan serakan data tidak terkumpul. Untuk kali ini, kamu akan belajar berkenaan data yang terkumpul. Okey? Standard pembelajaran kita adalah membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Bagaimana nak membina histogram dan poligon kekerapan ini? Okey, kamu dah pelajari di tingkatan 4 macam mana nak tafsir serakan data tak terkumpul menggunakan plot batang dan daun dan juga plot titik. Tapi bagi suatu set data terkumpul, kita boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan bagi data tersebut, ya. So, untuk tidak terkumpul, kamu gunakan batang dan daun dan plot titik. Tapi untuk data terkumpul, kamu gunakan histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, sebelum membina histogram dan poligon kekerapan, anda perlu mengetahui selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan yang boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Selang kelas ni adalah ukuran julat bagi suatu pembahagian data. Okey, maksud dia, kita lihat contoh. Contoh, kita ada set data di sebelah yang menunjukkan tinggi kepada cm yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Terhampir maksudnya dia dah bundarkan lah. Yang mana 153.2.3 kita dah bundarkan jadi 153. Point kita tak ada dah, kita bundarkan. Okay? So, ini kita punya data mentah kita lah. So, A, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Bukan kelas budak tingkatan 5 tu, tapi kelas bagi bacaan data ni. Kita mahu jadikan dia kepada 6 kelas. Okay, next, bila kita dah tahu selang kelas, kita kena bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A tadi. Dan seterusnya melengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, bawah dan sempadan atas. Okey, saiz selang kelas adalah nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi bilangan kelas. Ke dalam 20 data kita ni, dalam 20 data ini, kita kena cari siapa nilai yang terbesar, maksudnya yang paling tinggi lah. Yang paling tinggi sini kalau kita nampak 173. Dan nilai yang terkecil ataupun yang terendah di sini adalah 145. Macam itulah bilangan kelas kita 6. Okey. Satu lagi, had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Okey. Okey, ni nanti kita akan tunjukkan daripada jadual. Titik tengah pula adalah, titik tengah ini merujuk kepada setiap selang kelas, ya. Had bawah tambah had atas per 2. Okey, dah 3 maklumat di sini. Yang keempat, sempadan bawah pula adalah had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu per 2. Okey, jangan panik, relax je. Sempadan atas pula, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya per 2. Okey, rasa macam banyak benda tapi tak apa, senang sahaja. Okey, ni data kita, ya. So, yang terbesar 173, yang terkecil ada 145. Okey, bilangan kelas yang dikehendaki ialah 6. Maka, saiz setiap selang kelas 173 yang terbesar tolak yang terkecil 145 bahagi 6. Kamu akan gunakan ni berdasarkan rumus tadi. Okey, tak hafal pun tak apa, yang penting kamu faham. Kena fahamkan, ya. Okey, kamu akan dapat 4.7. 4.7 kita kena genapkan menjadi 5. Okey, maksudnya saiz kelas kita adalah 5, bukan 4.7. Kita kena genapkan sebab data kita ni semuanya nombor bulat yang tak ada perpuluhan. Okey, kita bundarkan jadi 5. Maka selang kelas yang sesuai adalah 145 hingga 149. Okey, kenapa kita kira macam ni? Okey, 5 selang kelas maksudnya kalau kita guna gundalan 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Okey, ada 5 benda, ada 5 perkara. So, kalau 145, 146, 147, 148, 149. Kita ada 5 selang kelas.
5 saiz selang kelas dia. Okey, macam ni pun sama. Akan konsisten semua 5. 150, 151, 152, 153, 154. Kamu akan tolak. Kalau kamu tolak, memang kamu dapat 4. Tapi sebenarnya kalau kamu kira guna jari, bilangan tu ada 5. Itulah maksud selang. Saiz selang kelas dia 5. Dan dia akan berterusan sehinggalah nilai yang maksimum kita. Okey, kita ada 173. Tapi sebab saiz selang kelas kita 5, kita kena ikut juga 5 saiz selang kelas. 170, 171, 172, 173 dah ada ni yang terbesar tadi. Tapi sebab saiz selang kelas kita 5, kita kena cukupkan 174. So, kita punya selang kelas, saiz selang kelas kita semua ada 5 konsisten. Okey. Okey, sekarang kita nak bina jadual kekerapan yang dikehendaki. Okey, label kita macam ni. Kalau kamu lihat balik tadi kita punya lan, dia kata ini adalah tinggi dalam cm. Semua ni tinggi dalam cm. Dia dah bagi tahu apa dia nak. Dia nak had bawah, had atas, semua dia dah listkan. So kita tinggal pindahkan terjemahkan dalam bentuk jadual. Tinggi ini adalah yang merujuk kepada kita punya selang kelas tadilah. Okey. Kekerapan maksudnya berapa banyak yang muncul bagi setiap selang kelas ni. Had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Setiap baris ini merujuk kepada selang kelas tersendiri. Okey. So kita dah tahu kita nak saiz selang kelas kita 5. Kita bermula dengan 145 sehingga 149. Sebab 145 ni yang terendah tadi kan. Okey. Sesuai ambil 145 lah. Right. So next kita ada 150. Okey. 149 kan kat sini. Okay, next mesti 150 sampai 154. Okay, next 155 sampai 159. Okay, lagi 160 sehingga 164. Kalau kamu perasan, diteruskan. Tengok nombor dia punya belakang ni. Tengok nombor ni. 5, 5, 5. Okay. 9 kat sini, sini pun 9, sini pun 9. Dia selang-seli. Okey. Kalau tak faham lagi, cuba tengok pula sebelah ni pula. Yang bawah dia pula ni 0, 0, 0. Belah dia atas ni 4, 4, 4. Dia selang-seli hujung nombor dia tu. Okey. So itu menunjukkan kita punya saiz selang kelas konsisten sekata iaitu 5. Kalau nombor tu tak sama belakang dia tu, salah lah tu tinggi yang saiz selang kelas yang kita nyatakan tu. Okey, kita akan gunakan berbeza warna lah. Kalau kamu ada pensel, kamu boleh guna bentuk berbeza. Contoh kamu buat pangkah ke, bulat ke, dash ke, segitiga, terpulang lah. Kalau kamu ada highlighter berwarna, gunakan warna yang berbeza lah supaya senang, tak tersalah. Okey, contoh cikgu guna highlighter. Yang pertama, cikgu gunakan color kuning untuk kategori 145 sampai 149. So, carilah. Kita ada 1, cari lagi, kita ada, okey, 2. So, ada 2. Next, kita guna color berbeza. Contoh color merah untuk 150 sampai 154. Okey, kita pun carilah dekat list ni. 1, kita ada 1, 150, okey 2, 3, sampai 154 je. So, kita ada 3. Next, kita guna color lain. Kita guna color biru. Untuk 155 sampai 159. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 6. Okay, untuk seterusnya kita tukar color lain. Hijau lah pula. 160, 164 ni hijau. 160, 164. Okay, ni 66 tak mau. Okay, 163, 1, 2, 3. Okay, 65 tak mau. 3, 4, 5. So, kita ada 5. Okay, kita tukar color lain lagi. Kita ambil color purple lah. Okay, purple 165 sampai 169. Okay, cari dalam list. 1, 2, 3. Okay, kita ada 3. So, yang tidak ditandakan itu adalah kategori yang lastnya. Iaitu 1. Okay, senang kan? Kita guna color berbeza. Tak dapat guna color, tak apa. Kamu guna pensel, guna je bentuk-bentuk yang berbeza. Okay. So, sekarang kita akan lengkapkan had bawah dan seterusnya. Okay. Had bawah untuk kelas yang pertama. Ini kelas yang pertama lah. Had bawah adalah nombor yang rendah ni. Antara 145 dengan 149, 145 adalah yang terendah.
So 145. Okey, bawah ni pula had bawah dia 150. Had bawah dia 155, yang ini 160 dan seterusnya. Senang ya? Okey, had atas yang sebelah kanan dia ni 149, 154, 159 dan seterusnya. Titik tengah pula, okey, had bawah tambah had atas bahagi 2. 145 tambah 149 bahagi 2, 147. 150 tambah 154 bahagi 2, 152. Okey, 157. Bila kamu dah dapat titik tengah yang pertama dan kedua, tengok ya, 147, 152. Okay, tengok ya, 157. Next, 162. Sebab 160, 164 tambah 2 bahagi 2. Next, 167, nombor tengah-tengah dia. Next, 172. Kamu lihat nombor belakang dia. 7, selang dengan 2, 7, 2, 7, 2. Nombor belakang dia tu kena berselang-seli. Kalau yang itu betul, betul lah kamu tu. Okey, saiz beza dia masih beza dia 5. Nampak tak? Beza dia 5. Sebab saiz selang kelas kita 5. Kan? 7 ke 2 5. 2 ke 7 tambah 5. Okey, dia beza dia 5. Okey, sempadan bawah pula. Sempadan bawah bagi kelas ini, okey, untuk sempadan bawah kelas yang pertama, sebab definisi kita adalah had atas kelas sebelumnya. Okay, sebelum dia tak ada. Tapi kita tambah je lah. Kita tambahkan. Okay, nombor sebelum 145 adalah 144. Okay. So, 144 ni had atas yang sebelum dia. Ada lagi lah nombor dia. Okay. 140 hingga 144 lah. Okay, cikgu tambah lah. Supaya mengelakkan tak faham. Kita ada kelas yang sebelumnya 140 sehingga 144. Di mana kekerapan dia sifar lah. Okay. So, kita nak cari dia punya sempadan bawah sangat mudah. Tengok 144 adalah had atas kelas sebelumnya. 145 adalah had bawah kelas ini. Tambah bahagi 2. Kamu akan dapat 144.5. Nombor di antara 144 ke 145. 144.5. Okay, sempadan bawah, sempadan atas biasa mesti ada 0.5. Okay, next untuk kelas yang bawah ni pula. 150 ni tambah dengan 149, awak bahagi 2. So, nombor di antara dia 149.5. 155 tambah 154 bahagi 2. 154.5. Dan kalau kita teruskan, kita akan dapat 159.5, 164.5, 169.5. Kamu tengok selang pertambahan dia adalah tambah 5. Yang ini pun tambah 5. Yang ini pun bertambah 5. Yang ini tambah 5. Sebab saiz selang kelas kita 5. So, kalau kamu dah dapat nilai sempadan bawah bagi 2 yang pertama, okay, kamu tinggal tambah 5, 5, 5 je. Sebab kamu tahu saiz selang kelas dia 5. Bergantung dengan saiz selang kelas. 144.5, 149.5. Okay, seterusnya tambah je 5. Lengkap lah. Sempadan atas pun lebih kurang sama jugalah. Sempadan atas, had atas kelas ini tambah had bawah kelas selepas dia. Okay. So, kamu akan dapat 149.5. Dan yang seterusnya kamu akan dapat 154 tambah 155. 154.5. 159.5. Okay, tengok nombor had atas ni ya. Tengok sini ya. Tengok yang had atas. Kalau sempadan atas, kamu tengok untuk kelas dia sahaja, had atas tambah had bawah kelas selepasnya. Bahagi 2. Okay. Next. Sama juga. Had atas dia tambah had bawah kelas selepasnya bahagi 2. Dan kalau kamu perasan, nombor ini dia carry naik atas. Dia kena berterusan. 154 ni sama. Sama. 159 sama. 164 okay, sama. 169 ni pun sama. Okey, yang sini apa? Yang sini okey, kamu dah tahu selang dia bertambah 5. Bertambah 5. Kan? So, kamu tambahlah 5. 169.5 tambah 5. 174.5. Kalau tak percaya, tengok. Untuk selang kelas ni, tambah selang kelas yang berikutnya. 175 sehingga 179. Okey, nak cari sempadan atas bagi kelas ini. 174 ni tambah 175 bahagi 2. Masih juga ikut sama macam formula kita. Kita akan dapat 174.5. Okey.
So, senang sahaja. Right? Jangan panik. Bagi suatu data terkumpul dalam selang kelas yang seragam. Okey, ini selang kelas yang seragam kita inilah selang kelas seragam, saiz dia 5. Saiz selang kelas boleh dihitung dengan dua kaedah sebenarnya. Kita tengok. Kaedah yang pertama, beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Okey, saiz selang kelas bagi dua kelas yang pertama. Kita ada 150 hingga 145. 14 tengok ya. Ni had bawah kelas untuk had bawah kelas ni. 145 ni adalah had bawah untuk kelas 145 hingga 149 dalam jadual tadi. 150 ni adalah had kelas bawah yang seterusnya. Sebab tengok dia punya kaedah ni beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Ni kelas yang pertama. Ni kelas yang kedua. Had bawah dia 145, 150. Ni yang dimaksudkan tadi. So, kita tolak. Kita tolak diorang dua ni, kita dapat 5. Okey. Atau kita ambil had atas dia. 154, tolak 149. Pun sama akan dapat 5. Okey, kaedah pertama. Kaedah yang kedua. Beza antara sempadan atas dengan sempadan bawah bagi suatu selang kelas. Kita tengok saiz selang kelas yang pertama. Yang ni kan, tadi kelas pertama. 145 hingga 149 kan. Okey, saiz selang kelas ni kita boleh dapatkan antara beza sempadan atas dengan sempadan bawah bagi kelas ni. Okey, sempadan atas dia tadi 149.5, tolak sempadan bawah dia 144.5. Kamu akan dapat juga 5. Okey, sama macam cikgu semak di jadual tadilah. Okey. So, ini paling penting. Untuk menentukan saiz selang kelas, elakkan penggunaan had bawah dan had atas suatu kelas. Maksudnya jangan guna kelas yang sama. Sebab kalau kamu guna kelas yang sama, kalau kamu lihat untuk 145 hingga 149, kalau kamu tentukan saiz selang kelas guna maklumat ini, kamu akan dapat 4. Iaitu tidak benarlah. Tak benar. Tak boleh guna kaedah ni. Okey? Kamu kena guna dia punya had bawah bagi dua kelas berturutan atau had atas bagi dua kelas yang berturutan atau beza sempadan atas dan bawah bagi kelas yang sama. Seterusnya adalah jadual kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan bagi suatu data juga boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Kekerapan longgokan bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okey, sebelum cikgu sambung. Kamu imagine kamu punya baju kotor pakai hari Isnin, kamu campak dalam bakul. Okey. Hari pertama mungkin ada 2 baju dalam bakul. Okey, tengok hari esok kamu campak lagi 3 baju. Dah berapa dah berlonggok? Dah ada 5 longgokan. Betul tak? 5 baju dalam longgokan. Okey, hari Rabu pula kamu campak lagi 3 baju. Dah berapa dah berlonggok? Dah 8 dah yang berlonggok. So dia carry forward apa yang sebelum-sebelum ni. Okey? So, hal ini dia memberikan suatu kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Dia mesti akan semakin menaik. Kita lihat contoh. Bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Kita dapat jadual yang mengufuk ni. Umur, ada selang kelas. Ini dia dah bagi selang kelas. Senanglah. Kekerapan setiap selang kelas. So, kita letak jadual kita secara mencancang. Kita letak umur. Umur kan? Kekerapan. Di sini kekerapan longgokan. Okey. Copy je semua ni yang dia dah bagi umur ni. Copy je. Letak 10, 19. Letak je semua satu-satu. Letak je copy sahaja dia punya kekerapan ni. Ada fikir banyak-banyak. Salin je. 4, 5, 8, 7, 3. Okey. Kekerapan longgokan kita. Untuk kelas yang pertama. Tarik je 4 ni terus. Untuk kelas yang kedua. 4. Tambah 5, dapat 9. Yang ketiga, 9. Tambah 8, dapat 17. Keempat, 17. Tambah 7, dapat 24. Dan yang terakhir, 24 tambah 3 ada 27 kekerapan longgokan. Kalau kamu nak cek ini nilai ni betul ke tidak, kamu lihat 4, 5, 8, 7, 3. Kamu totalkan, kamu tambah. Kamu akan dapat 27 juga. Okey? So, kalau nilai jumlah kekerapan sama dengan nilai kekerapan longgokan yang terakhir, jawapan kamu betul. Okey? Senang sahaja kekerapan longgokan ni.
So, nilai 17 kat sini, 17 kalau dia tanyalah, dengan 17 kat sini menunjukkan ada 17 orang yang berumur 39 dan kurang. Okey, kalau soalan tanya berapakah bilangan yang berumur 39 tahun dan ke bawah ataupun kurang daripada 40 tahun. Inilah dia, longgokan dia, 17. Tak perlu dah awak nak kira satu-satu. 8 tambah 5 tambah 4, tak perlu dah. Terus tengok sini, 17. Okey, histogram ni adalah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan suatu kelas. Okey, palang lah macam bar tu. Macam bar, dia rapat-rapat. Okey. Langkah-langkah membina histogram seperti ini. First, kita kena cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Okey, kalau dah ada jadual senang, semua dah ada. Selepas tu, kita akan pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Kita wakilkan kekerapan pada paksi mencancang. Mencancang ni yang tegak lah. Kekerapan adalah kekerapan pada paksi mencancang lah. Okey, frekuensi. Kadang kita guna huruf F. Paksi mencancang. Dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Ni sempadan kita. Sempadan atas ke, sempadan bawah ke. Kadang-kadang ada orang guna titik tengah. Titik tengah pun boleh, tak ada masalah. Okay, next. Kita pun lukislah palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas. Dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Okay, maksudnya kalau skala awak betul, automatik yang ini awak tak ada masalah. Okay. So, poligon kekerapan pula ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Okey, setiap histogram bar kita ni, sini kita punya sempadan bawah, sini kita punya sempadan atas. Tengah-tengah ni titik tengah tau sebenarnya. So, dekat sini ada titik, kita tanda. Yang ni titik-titik ni yang kita akan sambungkan. Contohlah ada bar seterusnya, kita akan sambungkan garisan tu. Guna pembaris. Sambung guna pembaris. Ini sambung ke paksi bawah. Okay. Semua titik tengah kena disambung-sambungkan. Okey, itulah poligon kekerapan. Dia memang ada kaitan dengan histogram. So, caranya, tandakan titik tengah pada atas palang setiap kelas. Macam tadi cikgu tunjuk. Lepas tu, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Sebab kita nak kita punya poligon kekerapan kena menyentuh paksi X kita 2 kali. Kena tutup. Dia tak boleh graf yang tergantung. Dia kena tutup. Dia tak boleh graf yang tergantung macam di awang-awangan. Tak boleh. Dia kena tutup. Kena sentuh paksi X 2 kali. Kita lihat contoh di bawah. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okay, ini skala yang dah diberi. Kamu wajib ikut. Tak boleh buat salah lah. Kena ikut skala yang diberi. Okay, itu wajib. Skala kena ikut 2 cm ni kalau kertas graf kamu tu yang petak besar dia tu. Yang lebar-lebar dia punya garisan tu. Okay, mengufuk ni yang melintang lah. Mencancang ni yang menegak. Dia dah bagi kamu jadual ni. Okay, senang je. Terus pindahkan je. Laju untuk laju yang pertama ni laju. Salin je. Bilangan kereta. Okay. Lepas tu kita mesti ada titik tengah. Sempadan bawah. Sempadan atas. Okay, laju kita salin je nombor ni semua yang dah bagi selang kelas ni. Kita letak je. Lepas tu bilangan kereta ni kekerapan dia. Letak je 5, 10, 20, 30, 25, 10. Titik tengah setiap kelas. 70 tambah 79 bahagi 2. 74.5. 80 tambah 89 bahagi 2. 84.5. Okey, kamu nampak selang dia 10. Bertambah 10 sebab saiz selang kelas kita 10. Okey, kalau rajin kira kira lagi macam tu ataupun tambah je 10 terus. 94.5, 104.5 tambah terus 10 10. Okey? Okey, sempadan bawah untuk kelas yang pertama, okey 70. Macam cara tadilah, kita tambahkan kelas yang sebelum dia. Okey, sebelum 70 kita ada 69.
Okey, maksud kita ada 60 lah. Kita ada 60 hingga 69 kelas yang sebelum dia. Okey, kita kena tambah kelas sebelum dan pertama yang sebelum dan selepas lah. Okey? Yang ada kekerapan kosong. So kita boleh lihatlah sempadan bawah kita lihat had bawah dia 70 tambah 69, kita bahagi 2. 69.5. Okey, untuk kelas yang kedua kita ada 80, kita tambahkan dengan 79 bahagi 2. 79.5. Kamu dah tahu selang dia bertambah 10. Okey, terus dia tambah lagi 10, tambahlah 10. Okey, sempadan atas. Atas kamu lihat ni, had atas 79 tambah had bawah kelas selepas dia. Kamu akan dapat 79.5. Sebentar cikgu tunjuk, dia akan carry. Dia akan sama nilai ni. Tengok, sama. Sama je ya. Okey. Dan kamu pun tahu selang dia 10. Tambah dia lah 10. 119.5. 129.5. Okey, macam mana dapat 129.5? Kamu tengok sini. Kita punya had atas yang kelas ni 129 tambah 130 bahagi 2 pun kamu akan dapat 129.5. So, kita punya jadual yang ni kita lukis histogram lah untuk laju kereta. Macam inilah kamu akan dapat paksi mencancang kita bilangan kereta, paksi mengufuk kita laju, dan dia dah bagi kita skala. 2 cm mewakili 10. Tengok ni. 10. Dia akan bagi 10. Sebab apa? Sebab saiz selang kelas kita ni 10. Saiz dia 10. Dia akan bagi 10. Dia dah tahu dah. Kamu punya sempadan atas, sempadan bawah ni, selang dia mesti 10-10. Sebab tu dia bagi saiz 10 untuk mengufuk ni. Okey? Kamu tinggal tengok je. Sempadan bawah kamu paling tinggi kamu ada 69.5. Untuk sempadan atas maksimum kamu ada 129.5. Tengok paksi mengufuk ni. Tengok, ada juga 69.5 sehingga 129.5. Bertambahlah 10-10. Okey, kena letak. Semua nilai ni kena tulis. Okey, sempadan bawah ni sini. Mesti ditandakan. Okey? So, untuk 69.5 hingga 79.5 ni, yang ni, untuk kelas ni, kita ada 5. Okey, dia pun tanda 5. 5 tengah-tengah ni lah. Okey, 5. Yang ni 5 ni. Petak ni. Okey, seterusnya kita ada 10. 10. Tengok, 10. Kita tanda kat tengah-tengah. Okey, tanda di tengah-tengah. Sebenarnya kamu kena tanda kat tengah. Tanda kat tengah, 20. Okey, tanda dekat tengah. 30 di tengah dia ni, 25 di tengah dia ni, 10. Okey, macam ni. Baru kita boleh senang nak lukis. Okey, kita pun lukis bar. Rapat. Tak boleh ada jarak. Kena rapat. Itulah kita punya histogram. Okey. Untuk poligon kekerapan, berdasarkan histogram yang asal tadi, poligon kekerapan dia senang je. Sebab tu penting menanda titik tengah. Kita akan sambungkan. Tapi kalau kamu perasan tadi, kat sini cikgu tak tanda langsung. Titik tengah yang ni cikgu tak tanda. So, senang je. Kamu pastikan beza dia ni 10 unit. Sama. Ataupun kalau rajin, tambah je sini. 59.5. Tambahkan titik tengah sebelumnya dan titik tengah yang teratas kat sini. 139.5. Tambah je. Sambungkan guna pembaris. Dan semua lukisan graf mesti guna pensel. Jangan guna pen. Okey? So, poligon kekerapan juga sebenarnya boleh dibina tanpa perlu membina histogram terlebih dahulu. Ikut soalan. Kadang-kadang soalan yang tak minta kamu lukis histogram pun. Terus dia lukis poligon kekerapan. Tak perlu risau. Senang je. Sama juga. Kita tambah satu kelas. Satu selang kelas sebelum kelas pertama dan kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Ni sebab kita nak tambah. Kita nak tambah ni. Kita nak kenal pasti kita punya pembuka dan penutup poligon kekerapan. Sebab tu kita kena tambah selang kelas. Lepas tu kita cari titik tengah setiap selang kelas tersebut. Sama je, pilih skala yang sesuai. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan titik tengah pada paksi mengufuk. Poligon kekerapan lebih mudah guna titik tengah. Okey. Dan lepas tu kita tandakan titik tengah dengan kekerapan yang sepadan. Last sekali, sambungkan setiap titik tengah dengan garis lurus. Okey. Kalau kamu rasa arahan ni laju, jangan risau. Semua ni cikgu ambil pada buku teks. Okey, boleh rujuk pada buku teks. So, soalan ni tengok ya. Contoh kita, jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang
peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Okey, 20 orang maksudnya jumlah ni semua kamu akan dapat 20. Okey. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala, dibagi lagi skala, 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk, 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Dia bagi paksi mengufuk, kekerapan ni dia bagi, menintang ni, kita punya kelas 5. Sebab saiz selang kelas kita 5, saiz dia 5. Sebab tu dia bagi 5 saat ni, 2 cm kepada 5 saat. Lepas tu dia bagi awak 2 cm kepada 2 orang peserta sebab kita ada 20 orang. So senang. 2, 4, 6, 8 sampai 20. Okay. So penyelesaiannya senang sahaja. Masa dicatatkan letak di lajur pertama. Bilangan peserta lajur kedua. Dan yang di sini adalah titik tengah sebab kita nak lukis poligon kekerapan lebih mudah gunakan titik tengah. Kita masukkan je maklumat ni. Tapi jangan lupa tambah satu kelas sebelumnya. Iaitu 45 hingga 49. Okey. Dan copy je semua ni sampai 70 hingga 74. Tambah kelas selepasnya 75 hingga 79. Okey. Bilangan peserta. Okey, untuk kelas yang pertama dan kelas yang terakhir ni kosong lah, ya. Sebab memang tak ada kita yang wujudkan. Next, tulis je 2, 3, 6, 5, 4. Okey, yang last kali ni kekerapan dia sifar sebab kita yang wujudkan kelas ni. Titik tengah dia 45 tambah 49 bahagi 2, 47. 50 tambah 54 bahagi 2, 52. Kamu tahu saiz selang kelas kita 5. So tambahlah lagi 5, 57, tambah 5, 62, tambah 5, 67 dan seterusnya 77. Tambah selang kelas dengan kekerapan sifar tadi ni ya. Cikgu nak mention tadi awal-awal. So, kamu akan dapat terus graf macam ni. Paksi mencancang kita ni 2, 4, 6. Okey, maksimum pun kita ada. Oh, kita ada 6 maksimum. Tak perlu sampai 20. Okey, kita ada 6 yang maksimum. Kalau kekerapan longgokan, iya kita perlukan 20. Untuk poligon kekerapan, kita hanya perlukan sehingga 6. Sebab tu dia bagi skala 2 cm kepada 2 orang. So, 2, 4, 6. Senang. Lepas tu, untuk masa yang bawah ni, ambil semua nilai titik tengah ni. Tanda je 4, 7, 5, 2. Jangan mula dengan jangan kamu fikir kita nak kena start 0, 5, 10, 15. Tak payah. Tidak perlu. Tidak perlu mula dengan 0, 5, 10, 15. Tak perlu. Kamu terus ambil titik tengah berdasarkan jadual ni. Ambil terus. 4, 7 ni terus tanda dekat yang pertama. Habis cerita. Jangan duk kira 0, 5, 10. Tak muat kertas kamu sampai keluar kertas mana mau. Okay? So ikut jadual sahaja. So, 47, 52 sampai 77. Yang penting jarak di antara yang bacaan pertama ni, titik tengah pertama dengan yang kedua dan seterusnya adalah mengikut skala yang dia beri. 5, 5, 5, 5. Okey? Awak tandalah pangkal kat setiap titik tengah ni ikut kekerapan dia dan kamu sambungkan. Mesti tertutup. Okey? Markah melukis ni biasanya 4 markah lah. Ya? Dapatkan markah penuh tau sebab soalannya sebenarnya senang, sangat senang. So, akhirnya dah pandailah kamu melengkapkan jadual kekerapan, kan? Melengkapkan jadual kekerapan longgokan dan lepas tu membina histogram dan poligon kekerapan. Settle lah tu. Okey? So, sebenarnya sangat senang lah bab ini. Siapa yang rasa dia lemah sangat graf, tak yakin, okey. Jangan risau, bab ni sebenarnya senang. Okey? So, thank you for watching guys. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.